Assalamualaikum, kita berada di siri 11 Trial Kedah Form 5. So untuk nombor 2 awak akan nampak ada perkataan GM ni, Tube Geiger-Müller. Okay, so ini tajuk nuclear. So this is your keraktifan awal. So activity counted, maksudnya counted dia sebanyak 800 per minit. Okay, apabila dia mengalami separuh hayat, counted dia akan menjadi berkurang sebanyak separuh. So this one akan menjadi awak punya bilangan dan this one akan bahagian bawah akan menjadi awak punya nilai separuh hayat yang pertama. Okay, so bila dia lagi separuh, awak akan nampak seterusnya dia akan ada separuh hayat yang kedua. Ni awak kena faham lah. Hayat itu ialah masa di mana masa bahan radioaktif yang saya sebut sebelah kiri tadi, bahan radioaktif daripada full akan menjadi sekarang awak translate yang ni pula, separuh ataupun sebahagian dari asal. Tentukan separuh hayat. Tadi kita dah kira separuh hayat awak ialah 5 minit. Masukkan saja 5 minit. Berapakah peratus? Maksudnya daripada baki tertinggal tu awak kena per dengan mula-mula. So kalau saya buat nota, dia lebih kurang baki yang tertinggal 100 dengan full yang sebelum. So dia adalah 800 per minit betul. So awak akan ambil dalam bentuk peratus sebab dia nak dalam bentuk peratus. So awak akan dapat sebanyak 12.5. Okay, sebab kenapa dia tidak kembali ke sifar? Bila awak baca meter tu dia macam plus minus. So dia sebab ada sinar di keliling dia, masih ada radiasi. So kita akan bagi alasan radiasi latar belakang berlaku. And now tajuk tingkatan 5 seterusnya ialah kuantum. Awak masih lagi akan berjumpa dengan tenaga kinetik maksima dekat sini. Energy of kinetic maximum. Dia akan melawan, di titik ini akan berlaku frekuensi ambang. Itu mesti dalam awak punya fahaman. Okay. Saya dah tanda, saya siap. So saya dah tanda di situ. So awak tulis dia sebagai X lah. Cahaya matahari akan menyebabkan kesan fotoelektrik. So tenaga elektrik dia ada kaitan dengan EV, betul? So dia mesti akan ada elektron. So akan mention elektron matahari, akan ada elektron dekat situ, akan bertindak sebagai tenaga elektrik. Dia macam ada prinsip keabadian tenaga. Dia akan berubah bentuk sahaja. Fungsi kerja, awak dah tahu formula fungsi kerja, F naught. Dia ada kaitan dengan F naught. So W sama dengan H F naught. So masukkan jalan nilai. Okay, nak dapat W ialah masukkan nilai pemalar Planck dan masukkan nilai awak punya tandaan X tadi. So awak punya F naught adalah 8/10 kuasa 4. Tengok pada Pak C. So dekat sini bila Pak C awak tu ada tanda Hertz tu 10 kuasa 4, awak kena ambil semua ni. Okay, tekan kalkulator dan awak akan dapat 5.304 10 negatif 19. Unit dia mesti joule. Okey, tajuk tingkatan 5 seterusnya ialah ada kaitan dengan daya. So kalau nampak kat sini ada tension lah. Ada tegangan tali sebelah kanan, ada tegangan tali sebelah kiri. So dengan sudut yang sama bererti T1 dengan T2 ni sama. So kalau saya buat tegangan tali bersamaan nilai antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Alright, awak ada weight kat sini, berat. Apakah yang dimaksudkan dengan keseimbangan daya? So kita tulis dalam bentuk ayat daya paduan adalah sifar. Ataupun ayat lain awak boleh tulis daya bersih adalah sifar. Okey, untuk lukis, soalan suruh lukis segitiga, bererti awak kena ada segala tension kanan, tension kiri dan weight. Awak kena pastikan dia circulate. Circulate bermaksud apa? Dia satu arah sahaja. Okey, kalau saya photostat sebelah kanan tu, okey, saya tarik saja. So awak akan dapat sudut 20 tadi kan? Okey, awak tarik sebelah sini pula, awak dapat lagi another 20. So this is tension juga. Dan awak turunkan W awak itu. So dia dah nampak circulation lah. Nampak tak? Dia macam mengikut arah jam.
total together dia akan dapat 40 darjah, dan sebelah kiri dan sebelah kanan sama panjang sebab dia nilai yang sama. So kalau satu segitiga 180, awak akan ada baki dekat sini 100. So 140 kan? So divided by 2, awak akan dapat kedua-duanya 70 darjah. Unit dalam fizik dia sentiasa berunit tau. Sekiranya lampu isyarat berada dalam keseimbangan, berikan nilai berat. So dia nak nilai berat, awak kena carilah formula tadi, patah balik berat, masukkan saja nilai jisim dan awak tekan kalkulator, awak akan dapat 196.2 Newton. So tadi kalau saya splitkan dulu daya W, saya just nak tengok T. So awak akan nampak dekat sini akan berlaku segitiga. Kalau saya boleh ambil warna lain, awak akan nampak di sini akan ada 20 darjah, betul? So kalau saya zigzagkan dia, di sini juga 20. Kan sudut selang-seli kan? So dia akan membentuk satu segitiga tegak 90 darjah. So dekat sini ada trigo. Kalau saya boleh buat satu trigo, awak akan nampak ini hipotenus. Hipotenus awak ialah T dengan sudut 20. Okay, dekat sini awak akan nampak berat lah. So apa yang awak boleh cadangkan dekat sini, awak akan nampak so. Okay, so kalau saya boleh tulis sin 20 opposite per hypotenuse. So this is your opposite, this is your hypotenuse. So awak boleh tulis opposite awak ialah weight, hypotenuse awak ialah tension. So this is sin 20. So kalau saya boleh asingkan, bahagi pindah ke kanan, awak akan dapat T sin 20 bersamaan dengan weight. Namun T awak ni ada dua, awak share T. So dia ada satu ke atas, satu ke bawah. So T awak tu kalau saya boleh satukan macam ni, awak ada T ke sini satu, T ke sini satu kan. So awak ada 2 T. So automatik awak kena buatkan 2 T dekat sini. Jangan tulis T sahaja, salah nanti. Okay, masukkan nilai W tadi 196.2, masukkan saja. So at the end T awak akan dapat bahagi 2. Okay, lepas tu pindahkan nilai sin 20, tekan dulu kalkulator, lepas tu bahagikan. So akan dapat 196.2 bahagi 2 bahagi dengan sin 20. So selepas tekan kalkulator, awak akan dapat nilai T awak sebanyak 286.83 Newton. Okay, awak tengok balik gambar ni sudut dia 20 tau. Sudut dia antara tegangan ke lampu isyarat. Sekarang soalan seterusnya, dia tanya sekiranya sudut tadi yang 20 tadi bertambah, awak tarik lagi kabel tu. So dia akan menyebabkan awak punya tegangan tu lagi berkurang. Okay, tegangan berkurang. Awak boleh tengok pada gambar tu semula sebenarnya hubungan dia. Okay, kalau saya boleh tunjukkan awak gambar ni. Okay, sekarang ni di 20 So bila awak nak besarkan sudut, maknanya awak buat tegangan tu makin macam ni. So dia makin lendut tau, dia makin tak pressure. So dia bila tak pressure, bermakna tegangan dia berkurang. And now kita berada dekat nombor 5, tajuk yang ada kaitan dengan tekanan. Sebab ada ketumpatan, ada isi padu. So this is more to tekanan lah, tekanan rho GH. Okay, so awak akan nampak lah dekat sini, apabila dua objek, satu tekanan rendah, satu tekanan tinggi, dia akan nampak kelajuan tu dengan jarak tu. Okay, this is jarak yang pertama dan this is jarak yang kedua. Gariskan jawapan yang betul. Bentuk bekas mempengaruhi atau tidak? Tidak mempengaruhi. Okay, bandingkan ketumpatan. So awak dah nampak nilai tadi kan? 1,000, 1,900. So the first one ialah lebih besar. Ketumpatan salin balik. Gambar rajah pertama 1,000 lebih besar daripada gambar rajah kedua. Okay, next. Apakah jarak mengufuk? Bila mengufuk yang saya draw sebagai H tadi di paksi X, baru kita kata mengufuk. So akan nampaklah jaraknya kalau ambil pembaris pertama tu lebih besar. So salin balik ikut ayat yang dibagi, jarak mengufuk 5A lebih panjang daripada 5B. Di sini isi padu sama. Apabila isi padu sama, automatik kedalaman dia sama.
Okey. Sama. Isi padu sama bermakna kedalaman air dia sama. So, awak akan tulis sama. Kedalaman gambar rajah pertama sama dengan kedalaman rajah kedua. Hubung kaitkan ketumbatan dengan jarak mengufuk. So, tulis semakin bertambah ketumbatan, koma, semakin bertambah jarak mengufuk. So, since awak boleh tengok formula, semua ni boleh datang dari formula sebenarnya. P besar melambangkan tekanan, biru ini melambangkan ketumbatan. Semakin bertambah ketumbatan, semakin bertambah tekanan. Okey? Klik. Hitungkan tekanan, awak ada depth, kedalaman air. Kedalaman air maksudnya ke atas Masukkan rho, masukkan G, masukkan height. Okey, awak masukkan tadi yang sebelah A. Sebelah A 1000 betul? Gravity 9.81. So, tekan kalkulator, awak akan dapat 1962 Pascal. Apakah reka bentuk binaan? Empangan. Empangan maksudnya dia nak tahan tekanan tinggi. Bererti yang bahagian bawah ni mesti lebar. So, akan kata di bahagian dinding bawah mesti tebal. Alright, now we are at number 6. This is Lita tentang electric current. So, akan tengoklah gambar. Sebelah kiri, kalau tengok dia punya simbol, penyalaan dia sikit. Sebelah kanan, penyalaan dia tinggi. Sebelah kanan, sambungan dia selari. Waktu ni, kedua-duanya switch on. So, berarti mesti dia akan tanya apa jadi pada voltan lah. First, dia tanya apa itu DGE. So, akan kata tenaga. Mesti start dengan tenaga. Okay. Tenaga dibekalkan oleh sumber. Awak dah biasa buat sesalinnya. Okay. Untuk menggerakkan. Mesti poin kedua awak ceritakan tentang cas. Menggerakkan 1 coulomb cas dalam litar yang lengkap. Apa yang berlaku pada bacaan voltmeter apabila switch diudupkan? So, daripada DGE, nilai dia akan drop, betul? So, ini adalah formula yang awak tahu. So, DGE ini akan menyebabkan voltan tu berkurang. Sebab dia tanya apa akan berlaku kepada voltan. Okay. Waktu ni adalah switch on. Bandingkan daya gerak elektrik dalam kedua-dua litar. Okay, macam mana cikgu tahu dia adalah sama? Dia sebabnya kedua-duanya litar dipasang secara selari. Okay, walaupun banyak mana pun awak punya bilangan, tapi awak kena ingat litar yang selari voltan dia sama. Okay, voltan dia sama. Kalau letak sampai 5V, dia tetap sama dengan asal. Bandingkan rintangan berkesan. Awak nampak bahagian yang malap ni? Okay, malap ni disebabkan dia ada banyak gangguan. Gangguan dia adalah salah satunya rintangan dalam daripada sini. So, kenapa dia malap? Rintangan dalam itu besar. Sebab dia tanya kedua-dua rintangan kan? Sebelah kiri salin balik rintangan dalam berkesan. Sebelah kiri malap berarti rintangan dia tinggi. Ingat rintangan mempengaruhi kecerahan. Semakin tinggi rintangan, kecerahan mentol akan berkurang. Kecerahan sebelah kiri itu lebih malap ataupun lebih rendah. So, kita akan buat dalam bentuk kurang sahaja. Sudah lebih rendah daripada sebelah kanan. Menyatakan hubungan rintangan dalam yang berkesan, maksudnya total rintangan dalam lah, dengan kecerahan mentol. So, akan kata semakin, macam biasa. Saya salin dulu Semakin rintangan dalam berkesan, semakin kecerahan. So, kecerahan yang kurang disebabkan oleh tinggi rintangan. Okey, seterusnya pun nak kaitkan dengan rintangan dalam berkesan. Kaitkan dengan item kedua pula. Okey, arus Semakin tinggi rintangan, semakin rendah arus. Okey, sekarang awak dikehendaki mengira rintangan dalam jika rintangan setiap satunya 0.5. Rintangan berkesan total
adalah sama dengan kalau dua bateri dua kali lah. Okay, so kena vice versa kan, kena terbalikkan dia. At the end awak akan dapat rintangan berkesan 0.25 ohm. Okay, untuk litar kedua, sebab dia nak setiap litar, pastikan awak ambil litar kedua yang ada 3 biji tu. Awak cari pula rintangan berkesan total. Sebab ada 3 biji, awak kena tambahlah sebanyak 3 kali. Kemudian awak dapatkan dia punya terbalik tu. Total tu awak kena terbalikkan. So akan dapat 0.167 ohm. Ni adalah bukti kenapa kita kata, untuk saya letak selari ni litar dengan perintah. Selari sebanyak 3 biji dan this one adalah dengan perintah selari sebanyak 2 biji. Nampak tak rintangan ni lebih besar. Bilangan selari yang makin sikit, nampak ni? Bilangan selari yang makin sedikit, dia menyebabkan rintangan berkesan dia besar. Tapi bila 1, 2, 3 bilangan selari dia besar, dia akan menyebabkan rintangan dalam tu rendah. Okey, kita ada 2 je lagi soalan. Untuk test pad, soalan section B, tingkatan 5 berada dekat nombor 10. This is ada diode. So, bila ada diode, dia adalah tajuk elektronik. Okey. Apakah jenis sambungan? Jenis sambungan 2 saja, pincang depan, pincang songsang. So, akan kata pincang depan. Terangkan bagaimana mentol boleh menyala. So, kena terangkanlah. Ada 4 markah, pastikan nombor 4 poin. So, mesti awak cerita tentang arus. Okey, awak mesti cerita tentang sambungan yang menyebabkan dia pincang depan. Lepas tu mesti awak kata lapisan susutan. Okey, masih ingat lagi tak? Untuk berlaku pincang depan, dia mesti lalu macam ni. Ni diode. So, bila arus lalu, lapisan susutan awak ni mesti rapat. Lapisan susutan mesti rendah ataupun rapat. So, bila dia rapat, akan ada arus lalu. Elektron boleh transfer. Okey. Kemudian awak boleh cerita juga tentang elektron. Sebab apabila ada litar, kalau saya boleh draw, dalam gerakan arus tu mesti akan ada gerakan elektron daripada arah negatif terminal. Ayat yang pertama. Sambungan. Anode diode akan disambung ke terminal positif sel bateri. Ini anode. So, anode ni mesti touch positif terminal. Awak cerita tentang elektron pula. So, bila dah berlaku, akan ada elektron yang keluar lah. So, elektron akan melalui terminal. Sebab dia akan jump. Dia akan pass lalu. Lapisan susutan menipis, menyebabkan arus dapat lalu. At the end of the day, mentol menyala. Modification, awak nak tiup sinar katok tu paling sesuai untuk menghasilkan alur elektron dengan hal laju tinggi. Dia dapat beam sampai ke vacuum ni, sampai pada skrin ni. So, awak akan pilih voltan lapau tinggi yang besar. So, 3000 ni awak delete. Saya delete Saya tak nak yang 3000. Saya delete. Saya nak voltan lampau tinggi yang besar. Ni tidak ada kegelung. Sedangkan pemanas yang nak panaskan untuk keluarkan elektron, dia mesti dalam bentuk gegelung. Macam ni. So, at the end, awak kena pilih Q. Okey, contoh penulisan saya macam ni. Sebelah kiri saya ada ciri. Saya salin balik apa yang saya pilih. Sebelah kanan saya bagi tahu alasan kenapa saya pilih dia. So, untuk dapat 6 markah penuh, awak ambil sebelah kiri pilihan dan awak salin semula saja. Sebab saya kata saya nak panaskan, betul tak? Saya nak panaskan elemen pemanas tu dan saya akan pecutkan elektron. Berarti di sini saya nak tinggikan pancaran. Ini ada proses dekat sini. Proses termion. Okey, kenapa kita nak switch on? Bila switch on lah baru elektron akan memecut. Kalau tak switch on, macam mana dia nak panas dan memecut? Okey, voltan lampau tinggi yang 5000 tu kita pilih adalah untuk menambahkan medan elektrik. Tambahkan medan elektrik. So, bila banyak elektron, medan elektrik awak tu akan besar. Kenapa awak nak vacuum kan? So, bila vacuum, awak tidak ada udara dalam tu. So, bila tidak ada udara,
hanya elektron saja yang berlanggar. Bererti awak nak kurangkan rintangan udara. Okey, soalan seterusnya adalah tentang pengiraan. Awak diberi V 5 kV. Awak diberi masa dan awak diberi arus. Di sini awak juga ada cas elektron dan awak ada jisim elektron. So selalunya awak akan tahulah dia mesti akan libatkan ini. Formula elektrik. Kalau dia ada I dan dia ada masa, dia mesti akan ada formula melibatkan cas. Okay, so boleh terus ready lah. Jumlah cas. So jumlah cas in physics is Q besar. Quantity of charge. So quantity of charge ialah hasil darab arus dengan masa. So arus awak ialah 0.01 ampere. Masa awak dah dalam 5 saat. So tekan kalkulator. Unit untuk charge ialah coulomb. Okey, tenaga kinetik bila dia melibatkan kinetik sahaja. So kalau dia ada hal laju, dia akan jadi macam ni. Okey, setengah mv square. Tapi kalau saya tak nak libatkan hal laju, saya nak libatkan elektron, so dia akan ada formula E darab V. So terus masukkan saja. Awak punya E tadi dia dah bagi kan, 1.610 negatif 19. Lepas tu elektron awak dah beri juga 5 kilo, so 5,000 lah. So tekan kalkulator, awak akan dapat 8 negatif 16, unit mesti joule. Disebabkan oleh tenaga elektrik ditukarkan kepada tenaga kinetik, bererti ada prinsip keabadian tenaga dekat sini. So awak terus masukkan nilai yang sama. 8, 10 negatif 16 sama dengan tenaga kinetik. Setengah jisim elektron given. Okay, awak masukkan saja jisim elektron, barulah awak cari V square. So saya masukkan jisim elektron saya tadi. Dia adalah 9 darab 10 kuasa negatif 31. So V square. Bahagi pindah, darab pindah. Lepas tu awak kena setkan. At the end of the day, your nilai V is 4.2164. 10 kuasa 7. Unit jangan lupa meter saat tolak 1. Okey, kita pergi pada soalan terakhir. Elektromagnet berada dekat nombor 11. So akan nampak dekat sini transformer. Jenis naik atau turun, dua sahaja. So tadi awak dah nampak, awak terus tulislah pada testpad awak. Transformer injak naik. Plan your idea first. Akan ada arus, akan ada pemotongan flux, akan ada perubahan flux magnet dan akan berlaku arus aruhan. Bila awak akan ada bekalan, kalau awak masih ingatlah, bekalan awak yang sebelah punca tu akan arus ulang alik. So tulis arus ulang alik akan dibekalkan pada primer, gegelung primer. Kemudian awak akan tulis item yang kedua, berlaku perubahan flux magnet. Okey, apabila berlaku perubahan flux, maksudnya dia berubah-ubah, besar kecil. So dia akan menyebabkan flux magnet dipotong. Pemotongan flux, dan akhirnya dia akan menghasilkan arus aruhan. Okay, now kita ada beberapa nilai, bererti awak dah adalah voltan primer, voltan pertama, dan awak ada voltan kedua. So since bilangan gegelung pun dah nampak besar sebelah kanan, so kita kata injak naik sama macam case tadi kan. So formula yang terlibat dalam prinsip kerja transformer, dia mesti N per N, V per V. Nisbah. So akan kata 1 kepada 2, 1 kepada 2. Jom kita garis dulu. Bilangan lilitan primer 1, bilangan lilitan sekunder 2. So dia kena guna dua-dua rajah Okay, voltan output 3, nisbah 4, hubung kait nisbah 5. So kalau saya boleh asing dengan bracket lagi baguslah. Bilangan lilitan primer. Pertama 10, kedua 50. 11.2 lebih rendah dari 11.3. Bilangan lilitan gegelung sekunder. Double check. 100, 200. Kecil. Perkara apa? Perkara bilangan
lilitan. Oh, dia ada 2 kali mention. So, hati-hati. Awak kena salin balik kedua-duanya. Primer dekat atas, sekunder dekat bawah. Okey, poin ketiga, voltan output. Voltan 100, voltan 1000. 11.2 lebih kecil. 100 lebih besar dari 10. Kalau saya boleh bulatkan. Sekunder lebih besar daripada 10. So, kedua-duanya sama ciri dia. So, boleh tulis nisbah. Salin semua nisbah sekunder lebih besar daripada primer. Okey, barulah awak buat hubung kait. Saya tulis dulu. Semakin dan semakin, awak akan salin balik nisbah bilangan gegelung. Periksa tulis habis tau. Sekunder kepada primer. Barulah awak tulis semakin voltan output. Okay, so awak akan ambil, kalau saya ambil warna lain, saya akan kata dekat sini semakin bertambah nisbah, semakin bertambah output. Okay, ini adalah gambar rajah rangkaian grid nasional. Okay, menjanakan awak punya arus. Okay, dia suruh awak buat modification, kaedah untuk menghantar kuasa dengan selamat. Mencukupi dan selamat. Untuk P. Yang kedua, bahan untuk kabel. Yang ketiga, voltan penghantaran. Yang keempat, kadar regangan. Since markah dia adalah 10, berarti item kelima tu awak kena tambah sendiri. Okey, sekarang saya dah tulis dekat sini. So, jenis transformer, awak akan ambil jenis transformer injak naik. Kenapa nak injak naik? Injak naik. Sini, awak akan nampak di bahagian transformer ni, daripada jana kuasa tu dia membesar. Nampak tak kat sini? Dia punya pencawang ni besar. Saya letak bahan kabel tu 2 kali. So, bahan kabel yang paling bagus untuk memberi bekalan arus yang tinggi. So, pastikan rintangan kabel tu mesti direndahkan. So, saya pilih dekat sini awak ambil konduktor yang baik lah. Cuprum. Lepas tu awak ambil dawai yang tebal. Ni antara bahan yang terbaik. Voltan awak akan ambil voltan yang tinggi. Barulah boleh injak naik. Okey, kadar regang awak tak nak tali antara satu kabel tu kepada satu kabel tu melendut. So, pastikan kadar regang dia tu tinggi. Mesti tinggi meregang. Barulah kalau saya draw gambar, dia punya tali tu akan stretch. Okay, kita salin balik benda-benda tu pada awak punya petak jawapan. Barulah awak bagi alasan. 5 Okay. Pertama, kenapa awak nak injak naik? Of course, dia akan melibatkan bilangan lilitan yang bertambah menyebabkan voltan bertambah. So, awak tulislah sebab awak nak voltan akan bertambah. Cuprum meninggikan arus ataupun merendahkan rintangan. Kenapa awak punya dawai mesti tebal? Awak boleh ulang balik, rendahkan rintangan. Okey, nombor 4, voltan penghantaran yang tinggi supaya awak dapat elak daripada hilang tenaga. Sayang, awak nak naikkan kan? Mesti awak nak supply tenaga yang besar. Panjang kabel dawai itu akan menjadi tetap. So, habis untuk episod kali ni. Jumpa esok.